Hai kawan-kawan, pernahkah anda terlihat atau terdengar tentang kejadian tanah runtuh? Insiden tanah runtuh adalah perkara yang serius dan mungkin mengakibatkan kerosakan yang teruk terhadap infrastruktur, alam sekitar dan dalam situasi-situasi tertentu mungkin juga membawa maut. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk sama-sama mengetahui sebanyak mana yang boleh tentang tanah runtuh demi menjaga nyawa, keselamatan bangunan-bangunan, persekitaran rakan-rakan dan diri kita sendiri. Jadi, apakah itu tanah runtuh? Kejadian tanah runtuh berlaku apabila batu, tanah bersama air atau serpihan batuan dari kawasan yang tinggi atau cerun jatuh ke bawah. Secara umum, keruntuhan tanah mungkin berlaku atas sebab ciri-ciri tertentu sebuah cerun. Kesan sebuah keruntuhan tanah bergantung kepada bahan yang jatuh dan juga faktor luaran seperti gegaran tanah atau hujan lebat. Kenapa tanah runtuh berbahaya? Runtuhan tanah boleh mengakibatkan kerosakan teruk terhadap nyawa manusia, harta benda seperti rumah dan bangunan, sistem perhubungan seperti talian internet dan telefon, serta kerosakan habitat haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi bukan semua tanah runtuh kelihatan sama. Sejauh mana kerosakan berlaku bergantung kepada jenis tanah runtuh yang terjadi. Jatuhan batuan berlaku apabila sebahagian daripada cerun batuan pecah dan jatuh. Ia mungkin jatuh dengan cara tergelincir, melantun, berputar atau meluncur. Jatuhan batuan berlaku dengan sangat pantas. Cebisan batu sebesar 20 cm yang bergerak dengan kelajuan 40 meter per saat boleh mengakibatkan kecederaan serius dan juga kematian. Aliran lumpur selalunya terdiri daripada campuran air bersama tanah, batu tongkol dan serpihan batuan kecil mengalir meneruni cerun melalui arus sungai kecil dengan pantas. Biasanya, ia kelihatan seperti sungai berlumpur yang bergerak dengan laju. Aliran lumpur adalah sangat bahaya kerana ia bukan sahaja bergerak dengan laju, malah arusnya juga mungkin mengandungi batuan besar atau batang kayu yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per saat. Aliran lumpur selalunya berlaku dalam keadaan hujan berterusan yang menyebabkan hakisan sepanjang tebing dan dasar sungai yang menolak dan membawa turun serpihan batuan, tanah, lumpur, batu tongkol dan kayu kayan tadi. Tragedi aliran lumpur di Pos Dipang Perak adalah salah satu contoh betapa bahayanya kejadian ini apabila 44 orang penduduk kampung maut ketika mereka sedang tidur. Kadang-kala sungai kecil boleh tersekat akibat serpihan batu dan kayu yang turun. Serpihan-serpihan yang tersekat boleh menjadi empangan sementara yang menahan air daripada turun. Sekiranya empangan ini bocor, ia boleh melepaskan aliran lumpur yang bercampur dengan batuan, kayu kayat dan serpihan-serpihan yang sangat berbahaya. Jika anda ternampak air di hilir sungai semakin berkurangan di luar musim, ia mungkin petanda yang sungai tersebut sedang tersekat. Runtuhan boleh didapati dalam pelbagai saiz dan kelajuan. Runtuhan menjadi paling bahaya sekiranya ia berlaku dengan laju. Pada tahun 2003, runtuhan batuan berlaku di Bukit Lanjan, Selangor. Ia menyekat laluan lebuh raya. Walaupun ia tidak mengakibatkan kematian, ia tetap menyebabkan kerosakan dan kerugian melebihi 700 juta ringgit Malaysia. Runtuhan seperti ini berlaku secara tiba-tiba dan mungkin bergerak dengan kadar yang lebih laju daripada anda sangka. Tanah runtuh atau gelonsoran tanah boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Faktor geologi. Rekahan pada batuan. Batu sendiri adalah bahan yang kuat, namun rekahan yang terdapat pada batuan mampu melemahkannya. Tanah yang lemah dan longgar atau lembut. Batuan yang mengalami proses lulu hawa. Apakah itu lulu hawa? Lulu hawa ialah proses pemecahan, peleraian dan perebutan batuan disebabkan oleh tindakan fizikal dan kimia. Faktor morfologi. Melibatkan bentuk muka bumi seperti gunung, sudut cerun yang curam, alur, rabung, tebing dan lembah.
Sesetengah bentuk muka bumi memang cenderung untuk berlakunya keruntuhan tanah. Permukaan bumi yang curam mudah untuk berlaku tanah runtuh. Maka, memahami bentuk pergunungan dan kawasan berbukit adalah sangat mustahak. Faktor hidrologi melibatkan hujan lebat. Air hujan menyebabkan tanah menjadi tepu dan struktur tanah menjadi lemah dan longgar. Selain itu, air hujan juga menyebabkan hakisan di kawasan cerun yang juga boleh menyebabkan tanah runtuh kerana sudut cerun menjadi curam dan sokongan di bahagian kaki cerun menjadi kurang. Kenaikan aras air bumi juga boleh menyebabkan tanah runtuh kerana peningkatan air bawah tanah boleh menyebabkan tanah menjadi tepu dan lemah. Faktor manusia melibatkan pembangunan yang tidak diselenggara dengan teliti di kawasan berbukit yang mungkin mendorong ketidakstabilan di cerun. Sistem saliran yang tidak sempurna atau tidak diselenggarakan dengan baik. Aktiviti manusia seperti bercucuk tanam, pembinaan rumah dan pembalakan tidak dijalankan dengan betul. Kadang-kala tanah runtuh kelihatan seperti ianya berlaku dengan tiba-tiba. Namun begitu, selalunya ada tanda-tanda kelemahan cerun akan timbul sebelum berlakunya tanah runtuh. Mengenal pasti tanda-tanda runtuhan tanah boleh membantu anda mengesan bencana sebelum ia berlaku. Bagi aliran lumpur, tanda-tandanya mungkin air mengalir turun ke sungai kecil tiba-tiba menjadi berlumpur atau bertukar warna dan paras air sungai naik kerana hujan lebat atau berterusan. Tanda-tanda ini menunjukkan hakisan atau kelemahan cerun mungkin sedang berlaku. Paras air sungai menjadi cetek secara tiba-tiba. Ini mungkin diakibatkan oleh sekatan aliran sungai akibat serpihan-serpihan, batuan atau kayu kayal. Bagi keruntuhan cerun, tanda-tandanya mungkin retakan atau rekahan akibat tekanan di bahagian atas cerun, tanah yang bakal runtuh mula terpisah daripada cerun. Rekahan berbentuk bulan sabit atau separa sabit di atas jalan, tanah yang bakal runtuh mula terpisah daripada cerun. Air mulai muncul dan bertakung di bahagian bawah cerun, menunjukkan paras air bawah tanah mula terkeluar daripada cerun. Bahagian tengah cerun menjadi berair, menunjukkan paras air bawah tanah mulai meningkat. Bagi jatuhan batuan pula, tanda-tandanya mungkin rekahan atau retakan mulai kelihatan di bahagian atas. Berbatu kecil atau puing-puing batu mula jatuh ke bawah. Berbatu dan serpihan batuan kelihatan di atas jalan. Dalam perjalanan kembali ke rumah setelah sepanjang hari di rumah rakan anda terlihat aliran air berlumpur yang tidak pernah terlihat sebelum ini ketika berjalan berdekatan kawasan cerun. Apakah yang anda rasa mungkin berlaku di kawasan cerun ini? A. Syarikat pembinaan telah memulakan kerja-kerja mereka. Bunyi gegaran adalah kenderaan berat. Air lumpur hanyalah air yang digunakan untuk mencuci perkakas mereka. B. Sebuah aktiviti kem riadah telah dibuat di kawasan cerun. Air lumpur adalah bekas air yang digunakan untuk mencuci pinggan mangkuk dan bunyi gegaran adalah gelombang muzik yang dimainkan oleh peserta yang membawa gitar akustik. C. Aliran lumpur bakal berlaku. Anda harus sedia untuk melarikan diri. Jika anda terdengar bunyi gegaran dan merasa tanah bergegar, aliran lumpur telah pun berlaku dan mungkin menghala ke arah anda dalam masa kurang dari seminit. Jawapannya ialah C. Anda ternampak retakan baru di dinding konkrit di bawah cerun. Anda juga ternampak tiang lampu berdekatan dengan cerun tadi lebih condong daripada semalam, walaupun tiang itu tidak kemet langsung. Apakah yang sedang berlaku? A. Syarikat pembinaan telah mula bekerja. Retakan dinding adalah akibat kenderaan yang melalui kawasan tersebut dan tiang lampu tadi telah ditolak oleh kenderaan berat. B. Dinding konkrit retak kerana kontraktor gagal membina dinding yang kuat.
Dan tiang lampu tadi sengit kerana ditolak gelombang pemain gitar akustik dari senario satu tadi. C. Tanah runtuh mungkin akan berlaku dan tiang lampu tadi sengit kerana tanah di bawah jalan menjadi lemah dan telah bergerak. Jawapannya ialah C. Anda tinggal di kawasan yang berdekatan dengan cerun dan hujan semakin lebat dan berterusan. Malah kadar hujan inilah yang paling kerap anda pernah alami sepanjang anda tinggal di situ. Apakah yang anda rasa mungkin berlaku? A. Cerun akan menjadi basah namun tiada apa yang akan berlaku melainkan jika hujan turun dengan semakin lebat dan kerap. B. Lebih banyak lumpur dan tanah akan mengalir keluar ke longkang dan menjadikannya tersumbat. Longkang tersumbat boleh mengakibatkan tanah runtuh. C. Kegagalan cerun akan berlaku dan aliran lumpur boleh berlaku dari sungai kecil. Hujan lebat adalah satu punca tanah runtuh. Anda mungkin perlu bersiap sedia untuk melarikan diri. Bagi senario ini, ketiga-tiga jawapan adalah betul. Namun begitu, jawapan C adalah yang paling tepat. Sebelum ini, anda diperkenalkan dengan dua ungkapan yang mungkin anda belum faham sepenuhnya. Peta bahaya tanah runtuh dan pelan pengosongan. Berikut merupakan garis panduan yang boleh membantu anda untuk menghasilkan peta bahaya tanah runtuh serta pelan pengosongan anda sendiri. Peta bahaya tanah runtuh adalah sebuah peta yang menunjukkan kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakunya tanah runtuh. Peta ini berguna untuk komuniti anda supaya mereka boleh mengambil tindakan untuk mengelak kawasan tersebut atau memantau kawasan tersebut atau membuat sesuatu yang mengurangkan untuk menghapuskan risiko tanah runtuh dari kawasan tersebut. Berikut merupakan contoh sebuah peta bahaya tanah runtuh. Peta-peta tersebut dihasilkan dan diguna pakai oleh para saintis dan jurutera untuk tujuan persediaan kecemasan. Namun, kita juga boleh menghasilkan peta kita sendiri untuk keselamatan diri sendiri. Ini merupakan peta bahaya tanah runtuh yang boleh digunakan sebagai peta pengosongan. Anda dan rakan-rakan anda boleh menghasilkan peta seperti ini dengan mengikuti langkah-langkah di bawah. Cara menyediakan peta bahaya. Aktiviti ini boleh dibuat sebagai projek berkumpulan. 1. Pelajar memerlukan sebuah peta yang mengandungi kedudukan cerun, sungai kecil, jalan dan bangunan-bangunan di kawasan sekitar. Mereka boleh menggunakan Google Earth atau Google Maps sebagai rujukan. Pelajar boleh mencetak peta dari sumber tersebut dan mulakan langkah yang seterusnya. 2. Sekumpulan pelajar akan berjalan ke sekitar kompaun sekolah atau perumahan dan mengenal pasti kawasan yang mempunyai tanda keruntuhan tanah. 3. Pelajar akan mencatatkan nota dan mengambil gambar kawasan yang kelihatan berisiko. Mereka kemudian akan menandakan lokasi-lokasi ini di peta yang telah tercetak tadi. Pelajar juga harus catatkan bilangan gambar yang ada di peta tersebut. 4. Setelah kembalinya ke kelas, di atas peta besar, mereka akan menandakan kawasan cerun, sungai kecil dan tanda-tanda kelemahan cerun seperti retakan dinding di bawah tebing dan sebagainya. 5. Pelajar juga akan menanda jalan dan bangunan-bangunan penting seperti pejabat pos, balai polis, bomba dan hospital di peta tadi. 6. Pelajar kemudian akan mengenal pasti jalan yang paling sesuai untuk mengosongkan bangunan sekolah. Laluan ini haruslah tidak mempunyai risiko dan mengelakkan daripada bertembung dengan keruntuhan tanah yang disenaraikan di atas. Laluan ini juga haruslah tidak berpotensi untuk berlaku banjir dan juga patut senang dilalui oleh golongan warga emas dan kanak-kanak kecil. 7. Pelajar juga akan mengenal pasti kawasan yang paling sesuai untuk berhimpun dalam keadaan kecemasan. Tapak perimpunan haruslah senang untuk dikenal pasti, dibuat daripada konkrit dan kuat. Jika tapak ini adalah di sekolah,
Pastikan ianya kawasan yang selamat daripada risiko tanah runtuh. Setelah semua langkah di atas diambil, peta bahaya tanah runtuh telah pun sedia dan boleh digunakan untuk memantau kawasan bahaya atau berisiko tanah runtuh di sekitar kawasan sekolah. Tips tambahan. Berikut adalah tips tambahan yang anda boleh gunakan untuk membantu anda membuat pelan pengosongan. Anda mungkin perlu mengosongkan rumah anda di waktu malam. Pengosongan mungkin sukar jika hujan lebat kerana ia akan mengganggu penglihatan. Untuk bersedia demi situasi ini, anda perlu mengenal pasti laluan alternatif. Anda juga dinasihatkan untuk menyediakan lampu suluh dan baju hujan sekiranya anda perlu berjalan meredah hujan di waktu malam. Jika anda terperangkap di dalam kompaun sekolah di tingkat paling bawah sewaktu kejadian tanah runtuh dan anda tidak boleh keluar, naik ke tingkat teratas sekali kerana ianya lebih selamat. Pastikan anda sentiasa berteman, sama ada bersama rakan-rakan atau kaki tangan sekolah. Jika ada antara anda yang tercedera, berikan bantuan kecemasan atau cari sesiapa yang boleh membantu. Jika berlakunya rentuhan tanah, jangan cuba untuk berlari di hadapannya. Jika anda perlu lari, larilah dengan melintasi jalan. Ini adalah langkah yang lebih pantas untuk ke kawasan yang selamat. Berikut adalah contoh bagaimana sebuah proses pengosongan mungkin dijalankan. Perlu diingat bahawa peraturan bagi setiap sekolah adalah berbeza. Maka, prosedur pengosongan mungkin berlainan di setiap sekolah. Mari ikuti prosedur pengosongan asas sekolah ini. Di sini sekolah tersebut berdekatan dengan sungai kecil dan cerun. Air sungai tersebut kelihatan jernih. Pelajar telah mengenal pasti bahaya cerun di sekitar kompaun sekolah dan menandakan kawasan-kawasan tersebut di dalam peta sekolah. Pemerhatian masing-masing telah pun dicatat di dalam peta besar. Sebuah poster dibuat yang menunjukkan semua kawasan bahaya termasuk bahaya cerun. Laluan pengosongan digariskan atas peta tadi. Ini merupakan laluan yang pelajar boleh ambil untuk ke kawasan yang selamat jika berlakunya keruntuhan tanah. Poster tadi diletakkan di beberapa kawasan di sekolah yang mudah dilihat semua orang. Suatu hari, penggera kecemasan atau siren berbunyi menandakan berlakunya keruntuhan tanah. Pelajar menggunakan poster sebagai panduan dan mengikuti laluan pengosongan untuk mengosongkan sekolah. Pelajar berkumpul di tapak perimpunan yang telah tertera di peta bahaya tadi. Kadang-kala keadaan luar menghalangi anda mengosongkan sekolah. Jalan luar telah banjir atau serpihan berbatu atau kekayu menyekat jalan keluar. Anda tiada pilihan lain kecuali untuk pergi ke tempat yang selamat di dalam sekolah. Selalunya, tingkat atas bangunan lebih selamat dari keruntuhan tanah berbanding tingkat paling bawah. Maka, anda boleh pergi ke tingkat yang lebih atas dan tunggu di bilik yang paling jauh dari tanah runtuh sehingga bantuan tiba. Langkah-langkah di atas hanyalah langkah asas bagi sekolah anda. Proses pengosongan juga boleh berlaku dari rumah anda ke lokasi yang lebih selamat. Jadi, anda mungkin ingin menghasilkan peta bahaya dan pengosongan dari rumah anda ke tapak perimpunan yang selamat. Sekolah anda mungkin mempunyai pelan pengosongan yang sesuai. Apa pun pelan tersebut, anda harus mendengar dan mengikuti arahan kaki tangan sekolah serta guru-guru sewaktu pengosongan sedang berlaku. Jika sedang mengaturkan pelan pengosongan, berikut merupakan beberapa perkara yang harus diingati. Kenali kawasan berisiko di persekitaran anda. Pastikan anda tahu lokasi-lokasi berisiko ini dari kedudukan rumah atau sekolah anda. Hasilkan sebuah pelan pengosongan. Anda tidak akan sempat untuk membuat pelan ketika situasi kecemasan sedang berlaku. Maka, rancanglah awal-awal dan bersedialah untuk mengatur pelan pengosongan bersama rakan-rakan dan guru. Akhir sekali, jika berlakunya kecemasan tanah runtuh, bertindaklah dengan segera
jangan menunggu polis atau bomba untuk mencari anda dan membantu anda keluar. Tragedi tanah runtuh telah banyak kali berlaku di Malaysia. Ia pernah meragut berpuluh nyawa dan mengakibatkan nahas yang teruk tanpa amaran. Mereka yang telah terkorban dalam bencana ini kemungkinan besar tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Dengan adanya maklumat yang telah diberi ini, kami berharap anda dapat mengelakkan risiko dari malapetaka ini berlaku pada sekolah, guru-guru, rakan-rakan, keluarga dan yang paling penting diri anda sendiri. Anda perlu ingat, anda tidak boleh menghalang bencana alam atau tanah runtuh dari berlaku. Tetapi, anda boleh mengelakkan daripada risiko dari kesan bencana tersebut. Saya Haris. Bye kawan-kawan.